Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'. Baik, tazkirah hadis kita sambung balik hadis yang sebelum ni. Hadis sebelum ni kita gantung, maknanya dalam kitab Ad-Da'awat bab taubah dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 6308. Yang mana sebelum ni kita bacakan tentang perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari perspektif seorang hamba. Maknanya Ibnu Mas'ud kata, Ibnu Mas'ud kata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idu tahta jabalin. Seorang mukmin dia melihat dosa-dosanya itu seakan-akan dia duduk di bawah gunung. Yakhafu an yaqa'u alaih. Dia takut gunung itu akan tertimpanya. Sedangkan orang yang fajir, orang yang kafir atau orang yang jahat, yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfihi. Sedangkan orang yang jahat ataupun orang yang kafir, dia hanya melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang melalui hidungnya. Kemudian katanya, thumma qala, kemudian katanya. Kemudian katanya itulah kat sini para ulama tak sepakat. Adakah ini perkataan Nabi SAW ataupun perkataan sahabat? Hadis Nabi tak sahabat. Yang rajahnya ini adalah perkataan Nabi SAW yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud. Sebenarnya dia riwayatkan dengan lafaz sekali, iaitu apa? Katanya, lallahu afrahu bi taubati abdihi min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlakatun wa ma'ahu rahilatuhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fawada'a ra'sahu fanama nawmatan fastayqadha wa qad dhahabat rahilatuhu hatta idza ishtadda 'alayhi al-harru wal 'atashu أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. Maksud hadis ini, kata Ibnu Mas'ud, maknanya Nabi SAW bersabda, lallahu afrahu bi taubati abdihi. Allah benar-benar bergembira. Allah benar-benar bergembira dengan taubat seorang hambanya. Lallahu afrahu bi taubati abdihi. Siapa kata ni? Nabi kita SAW. Lallahu afrahu bi taubati abdihi. Allah benar-benar afrah, maknanya Allah benar-benar gembira. Farah minal farhan, farah. Maknanya ini adalah sifat Allah. Maknanya hadis ini menunjukkan antara sifat Allah adalah Allah bergembira dengan taubat hambanya. Macam mana Allah bergembira tu? Wallahu a'lam. Kaifiat dia kita tak tahu. Tapi kita wajib imani antara sifat Allah yang diisbatkan oleh Nabi kita SAW adalah Allah ada sifat gembira. Al-farah. Tapi kalau kita nak bahas ikut ahlul kalam, dia kata tak boleh. Sebab nanti sama dengan makhluk. Kan? Dia start main ahlul kalam je, main ilmu kalam dia, habis, pening. Kan? Dia terus lagi sama dengan makhluk. Jadi kita tolak tepilah ilmu kalam tu. Kita nak beriman dengan hadis Nabi kita. Bila Nabi kita kata macam tu, kita beriman macam tu. Lallahu afrahu bi taubati abdihi. Dan Allah benar-benar bergembira dengan taubat seorang hambanya. Lebih daripada min rajulin nazala manzilan. Ini sebenarnya ada sambungan dia. Sambungan ni panjang sikit. Maknanya nak bagi tahu dekat kita, Allah lebih bergembira dengan taubat hamba-Nya itu lebih daripada seorang lelaki yang menetap di satu tempat atau singgah di satu tempat. Ini satu perumpamaan. Wabihi mahlakah. Maknanya seorang lelaki dia singgah di satu tempat persinggahan. Maknanya selalunya dalam perjalanan di padang pasir. Wabihi mahlakah. Dan di tempat itu dia hampir-hampir musnah. Maknanya tempat yang sangat ekstrim cuacanya dan sangat bahaya. Wa ma'ahu rahilatuhu. Bersamanya ada tunggangannya. Ada kenderaan dia, tunggangan dia. Alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Di atas tunggangan itu ada makanannya, bekalan makanan dan minumannya. Fa wada'a ra'sahu fanama naumatan. Lalu dia pun meletakkan kepalanya di atas tanah ataupun di satu tempat, lalu dia pun tidur sebentar. Berehatlah maknanya. Fastaiqadha, bila dia bangkit, dia jaga, wa qad dhahabat rahilatuhu. Haiwan tunggangan dia,
kenderaan dia tadi telah hilang. Bayangkan dia dalam perjalanan, kemudian dia bawa kenderaan dia tu atas tu ada bekalan, makanan, minuman di tempat yang bahaya, kan? Dia tak ada dah sumber melainkan itu saja yang dia ada. Dia tidur sementara, kan? Dia tidur sebentar, kemudian dia bangkit tengok kenderaan dia tadi dah hilang. Hatta idza ishtadda alaihi al-har wal 'atashu, sehinggalah bila keadaan itu berlaku, hilang bekalan makanan dia, kenderaan dia hilang tiba-tiba, bangkit, bayangkan hilang kereta kita. Singgah R&R, tidur dekat apa dia, pondok ke dan sebagainya, tiba-tiba kereta kita hilang. Kalau kita tidur dalam kereta tak apa, tapi bahaya juga kan. Bahaya kalau lama-lama kan. Tapi bayangkan kita bangkit hilang. Habis semua. Ini maknanya dalam konteks ini adalah suasana di padang pasir. Bayangkan lebih dahsyat. Kalau kita boleh lagi minta tolong orang, kan, R&R ada lagi kedai makan, boleh lagi makan. Yang ni maknanya tengah padang pasir. Yang kita kata yang gersang. Baik, sehingga kata Nabi, idza ishtadda alaihi al-har wal 'atashu, sehingga semakin panas cuaca dan semakin bertambah dahaganya, kehausannya. Au masya-Allah, atau apa yang Allah kehendaki, maka dia kata, maka lelaki itu ataupun individu itu berkata, arji'u ila makani, maka aku nak kembali ke tempat aku balik. Kena patah balik lah. Nak buat macam mana, kena jalan. Kan? Kemudian faraja'a arji'u ila makani, maknanya aku kembali balik ke tempat aku tadi. Maknanya ataupun aku akan balik. Faraja'a fanama naumatan. Bila dia kembali, maknanya dia tak boleh nak bergerak lah. Kan, dia kena buat apa? Aku tidur je lah. Fanama naumatan. Lalu dia tidur balik. Dia pun tidur balik. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian bila dia terjaga balik, fa idza rahilatuhu indahu. Tiba-tiba dia tengok kenderaan dia dah hilang tadi, makanan dia, minuman dia tadi ada balik di sisi dia. Gembira tak? Maknanya Nabi kata Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya berbanding dengan lelaki yang tadi tu. Sifat dia. So bayangkan kita hilang sesuatu, maknanya ini kita kata adalah satu perumpamaan yang Nabi SAW nak bagi tahu, perumpamaan dari sudut maknanya kegembiraan Allah itu kita tak boleh nak bandingkan sebenarnya. Tetapi kat sini Nabi nak bagi sahabat faham dan Nabi nak bagi umat dia faham macam mana tahap kegembiraan. Betul tak? Kalau kita kehilangan sesuatu, kita tiba-tiba kita jumpa tanpa perlu kita cari. Gembira tak kita? Sangat gembira kan? Habislah kalau kita buat kenduri 7 hari 7 malam lah. Kan? Habislah kalau macam-macam lah kan? Macam-macam kita nak buat untuk nak tunjukkan kegembiraan kita. Bayangkan. Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min hadzal rajul. Allah maknanya lebih bergembira terhadap taubat hamba-Nya. So kat sini kegembiraan Allah ni dia berkait dengan taubat hamba tau. So maknanya di sini kita nak umpamakan kegembiraan Allah dengan kegembiraan lelaki tadi ke? Tidak. Yang disamakan di sini adalah kegembiraan dari sudut persamaan di sini, perumpamaan di sini kegembiraan dari sudut maknanya yang ada persamaan di sini dari sudut individu tadi dia kehilangan sesuatu, kemudian dia bertemu balik sesuatu yang dia hilang. Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala dia tak sama dengan sesuatu apa pun. Dia tak sama macam makhluk. Tetapi kat sini Nabi nak bagi tahu dekat kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala maknanya walaupun Allah Ta'ala tak berhajatkan kepada kita, tak berhajatkan kepada taubat kita. Betul tak? Tetapi bila Allah Ta'ala menetapkan sesuatu perintah, antaranya taubat. Kerana taubat adalah perintah Allah. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang benar. Maknanya perintah Allah. Jadi bila Allah Ta'ala perintahkan sesuatu perintah kepada hamba-Nya, lalu hamba-Nya melakukan dan melaksanakan, maka itu sebenarnya mengundang kasih sayang dan kegembiraan daripada Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran juga, Allah Ta'ala kata, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyintai
orang-orang yang banyak bertaubat dan banyak menyucikan diri. Betul tak? Maknanya kat situ kita katakan perumpamaan di sini Nabi nak bagi tahu Allah lebih bergembira berbanding lelaki tadi. Maknanya dia bukan maksudnya Allah, kegembiraan Allah tu macam lelaki itu. Tak. Kegembiraan Allah tu lebih dahsyat maknanya. Kerana Allah walillahil mathalul a'la. Di sini diguna pakai oleh ulama qiyasul aula. Maknanya qiyasul aula ni, kalau manusia tadi kehilangan sesuatu dia dah gembira, Allah lebih gembira dengan taubat hamba dia. So bayangkan maknanya apa? Macam kita katakan Nabi buat perumpamaan dengan seorang ibu kan, yang dia kehilangan anak dia ataupun dicari anak dia kan. Kemudian Nabi kata dekat sahabat, Nabi kata, kamu rasa ibu kepada anak tadi tu disanggup tak campakkan anak dia ke dalam api? Sahabat kata tak. Kemudian Nabi kata Allah lebih rahmat. Allah lebih rahmat terhadap hamba-hambanya berbanding rahmat ibu kepada anak dia. Betul tak? Maknanya Allah, kasih sayang Allah tu lebih luas. Sama macam kegembiraan tadi. Kegembiraan Allah itu lebih dahsyat dan lebih luas berbanding dengan kegembiraan makhluk tadi. So jadi hadis itu memberikan kita satu motivasi untuk kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Dan jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Kalau kita buat salah macam mana sekalipun, kecil ke besar ke, kita kena teruskan bertaubat kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, Allah lebih berbahagia, Allah lebih gembira apabila terhadap taubat hambanya itu berbanding dengan lebih daripada lelaki yang kehilangan barang dia ataupun tunggangan dia dan juga bekalan dia tadi. Itulah pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Dan hadis ini sudah tentulah sahih kerana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan banyak lagi sebenarnya kalau kita nak tengok pengajaran daripada hadis ini, tetapi cukuplah bila kita tahu kegembiraan Allah. Sebab dalam hadis-hadis yang lain, macam contoh dalam Sahih Ibnu Khuzaimah kalau tak salah, contoh macam kita bila kita dah selalu buat sesuatu amalan. Contoh macam lelaki yang pergi masjid. Katakan dia sakit. Kan? Katakan dia sakit, kemudian dia tak pergi ke masjid. Jadi dalam satu lafaz disebutkan Allah bergembira ataupun maknanya Allah bergembira seperti mana bergembiranya wajah yang berseri-seri. Disebutkan. Tapi bukan nak maksudkan sama dengan makhluk kan, tapi nak bagi tahu Allah Taala itu bergembira. Maknanya dengan apa yang dilakukan oleh hamba-Nya yang mengundang kecintaan Allah. Macam taubat tadi mengundang kecintaan Allah. Jadi kita, poin di sini, kita buatlah apa sahaja yang mengundang kecintaan Allah. Dan termasuklah taubat ni, ini menunjukkan taubat mengundang kegembiraan Allah. Dan itu tak menjadi masalah pun bila kita kata Allah gembira. Cuma kita tak kata Allah gembira macam kita. Kita kata Allah gembira yang seperti yang layak dengan keagungan dan kekuasaan dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Okey. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.